Terima kasih rakan setugas. Menjelang pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Chini pada awal bulan depan, para pengundi diingatkan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ia berikutan PRK akan berlangsung dalam tempoh negara masih berdepan krisis pandemik COVID-19 dan faktor keselamatan dan kesihatan rakyat adalah menjadi keutamaan. Kita semua bertanggungjawab. Okay. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih meneliti dan memperhalusi prosedur operasi standard SOP bagi pelaksanaan PRK tersebut. Jelasnya, rakyat khususnya para pengundi Don Chini tidak sepatutnya memandang ringan SOP yang akan ditetapkan. Ini adalah PRK yang pertama dalam Malaysia lah yang kita adakan pilihan raya kecil ni dalam suasana kita masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ya. Dan sudah tentu dia akan melibatkan beberapa perkara baru dan standard operating procedure ni akan dikeluarkan oleh pihak SPR. Bagaimana kita menjalankan kempen ataupun ceramah dari masa ke semasa. Mungkin akan diwujudkan juga kempen-kempen yang kita tekankan dari sudut media sosial, kempen di atas lori. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Pahang FM. PRK Don Chini diadakan susulan kematian adun Datuk Seri Abu Bakar Harun di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung pada 7 Mei lalu. SPR menetapkan 4 Julai sebagai tarikh pengundian, manakala hari penamaan calon adalah pada 20 Jun ini, sementara tarikh pengundian awal pula adalah pada 30 Jun. Mencari jalan penyelesaian terhadap serangan gajah liar sejak 7 tahun lalu, terpaksa menanggung kerugian hampir 18 juta ringgit beserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Kota Perdana, Pekan dan TKPM Muazzam Shah, Rompin akan menghantar memorandum kepada kerajaan dan kementerian berkaitan. Kali terakhir serangan gajah liar dilaporkan pada 25 Mei lalu ketika umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pelbagai usaha dilakukan bagi menghalang serta menghalau gajah daripada memasuki kawasan kebun tanaman, namun dilihat tidak efektif. Jadi kalau boleh kita merayu pada pihak-pihak yang berkuasa, MB ke, daripada persekutuan ke, supaya saya dipahamkan satu ekor gajah untuk pindahkan lebih kurang 60,000 kos dia. Jadi di sini yang kita lihat masa kita halau gajah tu adalah dalam 13 ataupun 14 ekor ya. Tetapi kita dipahamkan oleh pengarah perkhidmatan di kawasan ini ada lebih kurang 30 ekor gajah. Sama ada pindahkan gajah ni ataupun kurangkan populasi dia. Kalau gajah tu masih lagi kawasan ni, jadi kawasan ni besok jadi padang jarak padang terkukur lah. Habislah dikerjanya. Sebab kita tak boleh nak tembak gajah tu. Kalau ikut undang-undang pun salah. Ya tak? Jadi sekarang ni saya minta pihak berkuasa pindahkan gajah tu. Kebanyakan tanaman yang dirosakkan adalah pokok nangka madu yang sudah berbuah dan berusia 4 tahun ke atas menyebabkan pendapatan peserta TKPM terjejas. Sebelum ini, pihak Jabatan Pertanian Negeri Pahang telah meluluskan peruntukan RM500,000 bagi membina pagar elektrik di sempadan hutan. Namun, usaha itu terganggu ekoran penularan COVID-19. Pihak perkhidmatan juga telah dimaklumkan berhubung insiden berkenaan dan difahamkan gajah liar berkenaan berasal dari kawasan hutan simpan Ibam bersebelahan TKPM Kota Perdana dan TKPM Muazzam Shah. 8 pasangan pengantin di Maran mendapat kelulusan bernikah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang berlangsung semalam. Mereka dibenarkan akad nikah di Pejabat Agama Islam Daerah Maran mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang JAIP. Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Seri Shahaniza Syamsuddin berkata, tempoh masa pelaksanaan majlis akad nikah tidak melebihi 20 minit. Dan hanya 8 orang dibenarkan berada di majlis akad nikah, termasuk seorang juru nikah, 2 saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan dan seorang wali. Manakala majlis-majlis lain tidak dibenarkan berlangsung.
menyiapkan lebih daripada 10 pasangan lagi dalam proses untuk diadakan majlis akad nikah di Pejabat Agama Islam daerah ni. Dan saya sendiri dapat menyaksikan SOP yang dibuat dalam tempoh 15 minit ya, setiap satu majlis akad. Ianya walaupun ringkas tetapi saya kira memberi satu impak yang orang kata sangat baiklah. Beliau ditemui pemberita pada program akad nikah PKP di Pejabat Agama Islam daerah Maran melibatkan 8 pasangan. Tu mula memanglah sedih kan sebab tak dapat buat kerja macam orang lain, tapi bila fikir balik ada kebaikan, ada keburukan. Kalau macam dari kebaikan dia kita boleh berjimat. Lepas tu daripada tu kita boleh mengelakkan berkumpul ramai supaya COVID ni cepat hapuslah. Dengan norma baru ni saya dapat dalam pengalaman barulah. Alhamdulillah rasa teruja lah, gembira. Sepanjang tempoh PKP bermula 18 Mac lalu, Pejabat Agama Islam daerah Maran telah melaksanakan majlis akad nikah sebanyak 2 kali membabitkan 27 pasangan pengantin. Baik, dengan laporan itu tadi mengakhiri paparan dari Pahang. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri.